Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anak pelajar, anak-anak murid yang dirahmati Allah tahun 6, InsyaAllah hari ini berjumpa lagi kita dalam kelas online tahun 6 musim PKPP. InsyaAllah kita akan bicarakan tentang adab pada hari ini. InsyaAllah kita akan cerita tentang tajuk adab kita ialah sayangi haiwan. Sayangi haiwan. Yang mana baginda Nabi SAW menitik beratkan tentang kita ini melakukan kebaikan hatta sehingga kepada haiwan sekalipun. Bukan hanya sekadar manusia, tetapi dengan haiwan pun Nabi SAW minta kita buat baik terhadap haiwan. Jadi anak-anak pelajar yang dirahmati Allah, kalau kita tengok buku teks, anak-anak pelajar boleh buka buku teks muka surat 177, yang mana baginda Nabi SAW Nabi cerita tentang hadisnya yang diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi SAW. Dia kata apa? Innallaha kataba ihsana ala kulli syai'in, fa idza qataltum fa ahsinu qatlah, wa idza dhabhtum fa ahsinu zibhah, wal yuhidda ahadukum syafaratahu wal yurih zabihatahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Maksudnya apa kata Nabi? Nabi kata sesungguhnya Allah telah menetapkan ihsan. Apa maksud ihsan? Berbuat baik atas setiap benda. Maknanya Allah Ta'ala telah mewajibkan kepada kita melakukan kebaikan terhadap setiap benda. Maka apabila kamu membunuh, Nabi kata, maka bunuhlah dengan baik. Dan apabila kamu menyembelih, sembelihlah dengan baik. Tajamkanlah alat sembelihan dan tenangkanlah haiwan sembelihan kamu. Ini hadis Nabi SAW yang menjadi sumber kepada kita menyatakan wajib melakukan kebaikan terhadap haiwan. Jadi anak-anak pelajar yang dirahmati Allah, kita ingat apa adab terhadap haiwan. Adab pertama ialah memberi perlindungan dan tempat tinggal yang sesuai kepada haiwan. Jangan kasih susah haiwan. Kalau nak pelihara burung, pelihara ayam, pelihara apa sekalipun, arnab dan sebagainya, pastikan tempat yang kita sediakan kepada dia selesa untuk dia. Jangan seksa dia. Jangan dikurung di tempat-tempat yang sempit sehingga binatang peliharaan kita ini menjadi stres ataupun dia tidak selesa. Yang kedua di antara adabnya yang lagi ialah belas kasihan terhadap haiwan. Jangan seksa dia. Jangan buat kasar terhadap dia. Yang ketiga ialah memberi makanan dan minuman yang berkhasiat. Pastikan makanan-makanan yang kita nak beri kepada haiwan ternakan kita tu baik-baik, ada vitamin-vitamin dan sebagainya. Yang seterusnya, 4, menjaga penjagaan dan rawatan yang baik. Kalau sakit kena rawat binatang yang kita jaga. Haiwan yang kucing sebagai contoh, sakit kena bawa pergi ke klinik dan sebagainya, ambil ubat dan sebagainya. Kemudian yang kelima di antara adab menjaga haiwan lagi ialah hindarkan perlakuan zalim. Jangan main sepak terajang kucing, arnab, burung dan sebagainya. Tak boleh. Mentang-mentang dalam binatang tiba-tiba kita melakukan kezaliman terhadap itu dilarang sama sekali dalam Islam. Yang keenam ialah menjaga habitat haiwan untuk mengelak keburusan. Kalau haiwan-haiwan yang berada di dalam kawasan habitatnya, hutan dan sebagainya, maka kita jaga habitat tersebut supaya tidak terpupus. Yang ketujuh ialah tidak membunuh haiwan tanpa sebab. Maknanya burung-burung yang berterbangan tak boleh kita nak bunuh dia, sebab dia tidak mengganggu, tidak mencederakan kita dan tidak membahayakan kita, kecuali binatang-binatang yang berbahaya. Sebagai contoh binatang yang berbisa ular, kalau jengking, lipan, maknanya dia memberi kemudaratan pada kita, boleh bunuh. Masuk dalam rumah, duduk dalam kasut kita, maka di situ kita boleh bunuh. Tapi kalau binatang-binatang berbisa duduk di dalam hutan, tetap juga diharamkan. Kenapa kita nak cari bunuh dia? Tak boleh. Sebab dia pun nak hidup. Baik, itu di antara adab terhadap haiwan.
Kebaikan mengamalkan adab terhadap haiwan ialah pertama kita tengok pada haiwan itu sendiri, terhindar daripada sebarang ancaman. Yang kedua menjadi sehat dan dapat membiak dengan baik. Ini kebaikan kepada haiwan tu. Kepada manusia pula, manusia dapat sumber makanan yang mencukupi. Kalau kita perlukan satu binatang untuk dijadikan sebagai contoh di Sabah ni, payau, rusa, kijang dan sebagainya, jaga habitat dia, dia akan bertambah. Buat musim dia boleh tangkap, baru tangkap. Kalau bukan musim dia, jangan ditangkap. Maka sumber makanan kita cukup. Kemudian menjaga ekonomi, begitu juga dapat kita menjaga ekonomi kita. Yang seterusnya alam. Apa kebaikan terhadap alam? Habitat terpelihara, tempat tinggal binatang tersebut, hutan, belantara dan sebagainya terjaga. Kemudian melestarikan ekosistem alam, maknanya kita tolong melaksanakan apa yang dikehendaki oleh alam, iaitu alam perlukan binatang-binatang untuk menggemburkan tanah, untuk memberi baja dan sebagainya, dan haiwan pula memerlukan hutan untuk hidup dan mencari makan di sana. Begitu juga manusia memerlukan sumber-sumber pokok-pokok yang subur, pokok-pokok yang mana besar. Untuk apa? Untuk pokok tadi mengalirkan air, lalu jadilah satu tempat sungai-sungai ataupun caruk-caruk yang kecil, lalu dialirkan ke empangan tersebut dialirkan kepada manusia, maka dapat hasil air daripada hutan ataupun ekosistem ataupun kita panggil habitat haiwan yang kita jaga, maka benda tersebut tidak tercemar. Maka adik-adik yang dirahmati Allah, inilah di antara adab-adab yang perlu kita jaga ketika mana kita memelihara binatang. Dan anak-anak pelajar yang dirahmati Allah, anak-anak murid yang dirahmati Allah, di sekolah kita insya-Allah kita akan sedang mengusahakan, ustaz bersama Cikgu Bahman dan guru-guru lain sedang mengusahakan satu projek taman mini arnab. Insya-Allah anak-anak pelajar nanti kalau boleh datang, nanti boleh datang ke sekolah, nanti boleh melawat di belakang sana kat baristok kita buat taman mini arnab. Dan di sana kita boleh tengok bagaimana haiwan-haiwan ini hidup, bagaimana haiwan ini berinteraksi dengan manusia, dan kita boleh pegang-pegang bermain dengan haiwan insya-Allah jika sekiranya diizinkan oleh pihak atasan. Hanya sekadar itu sajalah perkongsian ustaz pada hari ini. InsyaAllah bertemu lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.